Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang saya hormati para imam Surah Waqaf Ahmad Dauji Dadaboy, Menara Bank Islam. Saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan SWAT, para jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang bagi kita rezeki untuk terus dapat hidup pada hari ini dalam keadaan Allah bagi nikmat iman dan Islam. Rezeki kita dapat hidup pada hari ini dalam keadaan Allah berikan pelbagai nikmat-nikmat yang lain. Kata ulama, rezeki yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dapat hidup di atas iman dan Islam. Kalau kita dapat hidup dalam keadaan sihat tubuh badan, diberikan makan, minum dan sebagainya, sedarlah bahawa sesungguhnya yang paling besar daripada segala perkara yang disebut sebagai nikmat yang kita rasai ialah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Ta'ala pelihara kita hidup dalam keadaan diredai oleh Allah, dan di akhirat kelak insya-Allah mudah-mudahan diselamatkan kita daripada dicampakkan ke dalam golongan yang dicampakkan ke dalam neraka, dimasukkan kita bersama dengan kumpulan orang-orang yang Allah redha, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini adalah dengan sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebut dalam hadis yang sahih, sesiapa yang akhir kalimah hidup dia, man akhiru kalamihi, orang yang akhir kata-kata dia di penghujung hayat dia, bila mana dia sebut la ilaha illallah, dia boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia beriman kepada Allah, orang ini dapat masuk syurga Allah. Ya Allah, jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang akhir hidupnya kalimah di penghujung hayatnya, ketika mana diambil nyawa kita dapat mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada hari ini meneruskan siri pengajian ataupun siri kuliah di surau yang mulia ini. Alhamdulillah, pihak pengusaha surau pada setiap kali Jumaat diusahakan untuk ada majlis ilmu untuk para jemaah, sambil-sambil jemaah menunggu untuk solat Jumaat, sambil-sambil kita rehat, kita ambil peluang untuk duduk di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita cuba isi peluang yang ada ini dengan mengajak para jemaah untuk menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian kita ataupun kuliah kita pada hari ini ialah kita nak lihat beberapa potongan ayat Quran Karim untuk kita tadabbur, kita hayati, kita fahami, dan kita usahakan untuk beramal dengannya. Setelah kita beramal, kita cuba untuk sebarkan, paling tidak pun orang yang dekat dengan kita, iaitulah isteri kita, anak-anak, sahabat-sahabat kita, dan semua orang yang kita rasa kita boleh bagi tahu kepada mereka tentang ilmu yang kita pelajari. Baik para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di sini saya mulakan insya-Allah perbincangan kita di sini dengan merujuk satu kitab yang disusun oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, yang menghimpunkan beberapa potongan ayat Quran Karim, lalu diletakkan dalam kitab dia, dinamakan dia dengan nama Qawaid Quraniyah
ataupun terjemah mudah dia adalah kumpulan potongan ayat-ayat Quran yang dijadikan kaedah-kaedah untuk kita faham dan kita beramal dengan dia. Apa yang dimasukkan kaedah ialah satu benda yang kita anggap satu perkara yang mudah difahami, kemudian dijadikan panduan dalam banyak aspek dalam kehidupan kita, ya. Baik tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah SWT, kita mulakan ini insyaAllah dengan Allah SWT. InsyaAllah kita nak ajak jemaah hafal juga, tak panjang mana pun. Barangkali boleh jadi satu hadiah oleh-oleh kita balik lepas solat Jumaat ini. Kita belajar pada hari ini iaitu 3 potongan ayat Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa qulu linnasi husnan, ataupun bila berhenti baca wa qulu linnasi husna. Boleh apa tu tak? Tak susah mana kan? Nama pemain bola panjang pelik-pelik tu pun kita boleh hafal. Bukan seorang, 11 orang apa orang kita boleh hafal. Tambah lagi pasukan yang lain kita boleh hafal belakang. Macam-macam nama pelik kita boleh hafal. Ayat Quran lagi patut kita kena hafal. Wa qulu linnasi husnan. Kemudian kita tengok surah mana? Surah Al-Baqarah, ayat 83. Nanti jemaah boleh tengok dalam Quran, ataupun yang ada smartphone boleh buka Quran apps, tengok surah Al-Baqarah ayat 83. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau nak cerita ayat panjang dia, saya bacakan terlebih dahulu. Dia berasal daripada satu ayat yang agak panjang, ya, daripada surah Al-Baqarah ayat 83 tadi. Saya bacakan ayat asal dan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Tuan-tuan tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Allah kata, wa iz akhazna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu, wa zil qurba, dan kaum kerabatmu, wal yatama, dan orang-orang kalangan anak-anak yatim, wal masakin, serta orang-orang miskin. Kemudian selepas Allah Ta'ala sebut akan perkara yang perlu dibuat oleh orang Bani Israel ini dan kita juga, kemudian Allah kata, wa qulu linnasi husna, hendaklah kamu bercakap, hendaklah kamu ungkapkan, kamu sebut kepada orang ramai di sekeliling kamu dengan ungkapan husnan, dengan kata-kata yang baik. Kemudian Allah perintahkan lagi, Allah suruh wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, kemudian kamu paling membelakangkan perjanjian setia kamu itu kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sebagaimana kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Ini menceritakan tentang sifat orang Bani Israel. Baik tuan-tuan, mari kita tadabbur ayat Allah Ta'ala yang kita bacakan tadi. Kata Syekh Dr. Umar yang menulis kitab kita ni, dalam dia menghuraikan tentang 3 potongan ayat yang pendek kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 83. Dia sebut, dia kata kalau kita perhatikan kehidupan kita ini, al-insan madaniyun bi tab'ihi, manusia ni dari sudut tabiatnya dia akan bercampur gaul dengan orang ramai. Nak tak nak dia mesti jumpa dengan orang. Walaupun dia suka hidup seorang-seorang, tapi dia perlukan bertemu dengan orang lain. Nak makan kena pergi beli, nak naik kereta kena cari Grab, kan? Macam-macam. Nak kahwin kena cari orang. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Baik tuan-tuan, jadi manusia ni di sudut tabiatnya dia mesti bergaul dengan manusia yang lain.
wa kasratu ta'amulatihi al-yawmiyah tahtammu alaihi al-ihtika' bi tawaif minan nas. Justru bila mana dia bergaul dengan orang ni, nak tak nak boleh timbul juga sesekali ataupun selalu ungkapan-ungkapan, kata-kata, perbalahan, selisih faham dan sebagainya. Mukhtalif al-akhlaq, dia akan jumpa macam-macam jenis orang yang pelbagai dari sudut attitude, akhlak, tingkah laku, ya. Dia boleh mendengar ada kata-kata yang baik, ada orang bercakap kasar, dan macam-macam jenis dia boleh jumpa. Jadi kalaulah dari sudut bermuamalah, kalau kita bergaul dengan orang, jika kita berpegang dengan panduan Al-Quran tadi, insya-Allah kita adalah manusia yang terbaik di sisi Allah, kerana Allah suruh kita kata apa? Wa qulu, kamu bergaul dengan siapa pun, any situasi macam mana pun, suka tak suka, marah ke, tak tenang ke, dan kadang tak tenang ke, kamu cuba berkata-kata dengan wa qulu linnas, bercakap dengan orang sekeliling kamu dengan husnan, dengan kata-kata yang baik. Justru dia kata kaedah ini ada satu kaedah yang patut kita pegang, ya. Ambil ayat 3 patah tadi, kita ingat, sematkan dalam hati kita, ingat dalam kepala kita, kita ni bila nak bercakap mesti usahakan untuk bercakap dengan husnan, dengan kata-kata yang baik. Tidak kira siapa pun, ya, nanti akan dihuraikan satu persatu golongan macam mana yang kita kena cakap baik, kepada siapa yang perlu kita berkata baik. Baik, kita perhatikan terlebih dahulu kata Dr. Omar yang menulis kitab kita ni, ayat Allah Ta'ala ini dan sudut maksudnya ada juga dilihat pada ayat-ayat yang lain yang ceritanya mengajak perkara yang sama. Jika kita perhatikan di dalam surah Al-Isra ayat 53, ya, surah Al-Isra ayat 53, kita dapati Allah Ta'ala juga menyebut supaya kita jaga kata-kata kita ni. Firman Allah, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asy-syaitana yanzaghu bainahum inna asy-syaitana lil insani aduwwan mubina. Surah Al-Isra ayat 53. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, wa qul li ibadi, kepada siapa? Allah suruh Nabi Muhammad cakap kepada orang yang beriman kepada Allah. Suruh buat apa? Yaqulu allati hiya ahsan, kata kepada mereka, bagi tahu kepada mereka supaya mereka berkata-kata dengan kata-kata yang baik kepada sesiapa pun. Dalam konteks ayat ini kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Maksudnya kita cakap tentang kebenaran pun, orang tu lawan dengan kita, macam mana pun kita tidak dibenarkan untuk cakap perkara-perkara yang tak baik. Kalau nak kait isu semasa, tuan-tuan pun tahu kan, virus sekarang, ya. Sahabat kita, moga Allah rahmati dia, abang asuh janggut kita, kan? Dia nak cakap kebenaran, tapi ada ketikanya bila mana terlanjur, ya, dan dia pun nak minta maaf, masya-Allah, ya, mengakibatkan jadi benda yang kurang baik. Tadi sempat saya tengok ada website ATM, masya-Allah, ATM ni pun bagus, dia siap maafkan balik, diviralkan, dia buat satu kenyataan, jadi hebatlah satu kenyataan, tuan-tuan, yang dikeluarkan, dia memaafkan kepada sahabat kita ni, sebab dia pun tak ada niat cakap benda tu. Walaupun demikian, dia ingatkan jangan berulang lagi. Kita nak tegur bab kebenaran, cakap masalah judi ke sebagainya, tuan-tuan, ya, kongsi gelap ke apa pun, benda-benda mungkar, kita nak bercakap, kita disuruh bercakap dengan kata-kata yang baik. Kalau kita nak kata sesuatu pun pada kumpulan mana-mana pun, kita diajar di dalam agama kita dengan cara-cara yang ada kaedah dia. Tak boleh nak blame, nak generalize semua pun, itu bukan satu perkara yang baik. Baik, walaupun demikian manusia ni tak lari daripada kesilapan, niatnya baik, cuma tindakan yang tidak tepat. Moga Allah mengampunkan kita semua. Baik, itu satu ayat, tuan-tuan, yang menceritakan tentang perintah Allah yang sama. Itulah Allah kata yaqulu allati hiya ahsan. Ayat tadi wa qulu linnasi husna, kata kunci dia dekat husnan, kata kunci dia dekat ahsan. Kita pergi lagi satu lagi ayat, ya? Ini kita belajar ayat Allah SWT di dalam surah Al-Ankabut. Saya nak ajak jemaah kita mengembara dengan ayat Quran Karim, ya? Tadabbur ayat Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 46, ya? Allah SWT perintah kita supaya bercakap dengan orang yang kita nak debate dengan dia, nak berdebat dengan, berhujah dengan dia, iaitu dengan ahli kitab, dengan kata-kata yang baik. Apa firman Allah?
Surah Al-Ankabut ayat 46. Jemaah ingat ayat ini, boleh tengok dalam Quran nanti. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Allah perintahkan kita, Allah kata wala tujadilu, dan jangan kamu berjidal, berbantah, berdebat. Janganlah kamu berbahas dengan siapa. Untuk konteks saya ini dengan ahli kitab, maksudnya orang non-muslim, orang kafir. Jangan kamu berbalah dengan mereka melainkan dengan cara yang terbaik, illa billati hiya ahsan, kata-kata yang baik. Nak kata agama lain tak betul pun ada cara, kaedah kata-kata yang terbaik, kata-kata yang betul, kata-kata yang elok, ya. Kita dilarang menceluk Tuhan agama lain, kerana perkara itu juga akan merosakkan kita. Bila kita blame dia punya Tuhan, kita kutuk Tok Pekong dia, kita kata macam-macam. Kita dengar sekarang kadang-kadang ada penceramah sebut dia mensifatkan sekian-sekian, menghina, ya. Bila dia menghina, orang sana akan hina Tuhan kita. Oleh kerana itulah disekat lebih awal. Kita tidak disuruh untuk menghina sesiapa pun. Baik, disuruh bercakap dengan baik kecuali orang yang berlaku zalim di antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu, kepadanya lah kami patuh dan berserah diri. Al-Ankabut ayat 46. Baik, 3 ayat ni tadi kita bawa untuk kita tadabbur, tetapi kaedah yang kita ambil adalah 3 patah tadi. Harapnya jemaah boleh hafal, sama-sama kita hafal. Wa qulu lin-nasi husnan. So kita nak tengok macam mana nak implement dia, nak apply, nak guna ayat ni, tatbiq dari sudut pelaksanaan ayat ni. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seterusnya kita lihat, ya. Kata Syekh Dr. Umar, dia kata, kalau kita perhatikan ayat Allah wa qulu lin-nasi husnan tadi, ayat tadi dia datang setelah Allah Ta'ala sebut perintah Allah, perjanjian Allah kepada Bani Israel supaya jangan menyekutu Allah SWT, jangan sembah melainkan Allah, buat baik pada ibu bapa, kepada kaum kerabat terdekat, anak yatim, orang miskin. Kemudian Allah kata wa qulu lin-nasi husna. Dia kata ja'at fi siyaqi amri Bani Israel bi jumlatin minal awamir, menceritakan bagaimana perlu kita sebut perkara yang baik. Setelah Allah Ta'ala perintahkan satu persatu, kemudian Allah suruh bercakap baik pada sesiapa pun yang kita jumpa. Wa qala qabla zalika fi suratin makkiyah, manakala jika kita lihat di dalam surah yang satu lagi yang kita baca tadi, iaitulah dalam surah Al-Isra, ya. Allah Ta'ala juga perintahkan supaya kita bercakap baik, ya, berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Baik, saya nak ajak jemaah ini nak tengok dari sudut keindahan Al-Quran Karim, ya. Kata Syekh, minal lataif, di antara poin-poin indah, ya, fakta-fakta indah dalam Quran, bacaan ayat wa qulu lin-nasi husnan ni tuan-tuan. Kalau kita belajar qiraat, ada ustaz-ustaz dia pakar bidang qiraat ni, perkataan husnan tu ada riwayat lain dia baca dengan hasanan. Wa qulu lin-nasi hasanan. Okey, husnan satu, hasanan satu lagi. Baik, apa faedah dia dekat sini? Kata ahli ulama, tuan-tuan, kedua-duanya tadi ada maksud yang tersendiri. Qala ahlul ilmi, kata ahli ilmu, kata para ahli ulama, wal qaulul hasan, kalau kita baca dengan cara hasan, ya, ia bermaksud elok pada cara bercakap, ya, memek muka kita, perkataan yang dipilih. Begitu juga dari sudut wa fi ma'nahu, dan dari sudut maksud perkataan yang kita sebutkan tadi. Ada dua. Pertama dari sudut hai'ah, bentuk ungkapan, dan yang kedua dari sudut makna. Kita tengok satu persatu. Dia kata kalau dari sudut hai'ah ni bentuk kata-kata kita tadi, hendaklah diungkapkan dengan cara bil lutfi, dengan lemah lembut, wal lin wa adamul ghilzah wasyiddah, jangan kita cakap kasar, ya, jangan kita ungkapkan perkataan-perkataan yang tidak sewajarnya. Itu dari sudut bentuk. Dari sudut makna pula, ya,
Setiap perkataan yang kita cakap tadi, pastikan ia tidak ada double meaning yang tak elok. Makna-makna yang kita cakap tu, perkataan yang kita cakap bermaksud dengan maksud yang baik. Ya. Ini yang disebutkan tadi, bagaimana perlu kita mengambil kira dengan kaedah yang disebutkan tadi. Berkata-katalah kamu kepada orang lain dengan kata-kata yang elok. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah. Lalu dia kata, Syekh dia komen lagi, dia kata, kalau kita perhatikan, sebenarnya kita zaman sekarang ni sangat-sangat berhajat dan perlu berpegang kepada kaedah ini. Bila kita bergaul dengan orang, kita mesti teringat ini panduan dia, ini dia punya guidance dia, yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Allah perintah kepada kita. Baik tuan-tuan, sebelum saya lupa, suka nak beritahu juga, selain daripada bercakap, penulisan, tulisan, orang dah sebut tinta kan, semuanya juga mengambil hukum kata-kata. Mungkin zaman sekarang orang tak banyak cakap pun, pakai marks lagi kan nak cakap. Lah ni cakap orang banyak pakai tulis. Tuan-tuan datang apa-apa isu, kalau tuan-tuan tengok viral apa-apa pun, orang duk komen, netizen ni, Masya Allah, kalau kita baca macam-macam jenis, sama ada marilah isu baik ke isu tak baik ke. Kalau dia sedap pukul tu, dia sedap komen, Masya Allah, kita tengok. Tak kira kadang-kadang ada ilmu pun lebih kurang juga bantai semacam, melainkan dia ni mendapat rahmat Allah, selamat dia. Dia tak banyak cakap pun. Ada kawan kita juga dalam WhatsApp group surau, sekolah lama, tempat kerja, dia ni bukan bercakap sangat pun, tapi kalau dan dia boleh tulis boleh kira juga dia tulis. Dia paku cukup-cukup, okey kan. Dia bagi tu macam tak percaya, abang ni semayang dekat surau sebelah aku, tapi macam ni. Kalau dia blame AJK surau, dia marah jemaah. Isu sekarang ni zaman PKP ni kan, kadang AJK agak tegas ya, lebih kurang bawa anak kecil, dia pun berumur, kemudian sejadah tak bawa, kemudian mas tak bawa. Dia pun kadang ada jenis yang tak waqulu linnas husna juga, dia tak cakap tapi dia komen tu, dia bantai sampai bergaduh. Paling salah kali left. Itu ya, biasalah tu standard mana-mana kumpulan ya. Baik tuan-tuan dan rahmatullah SWT. Jadi hukum penulisan mengambil hukum sama juga dari sudut percakapan. Al-kitab menuliskan khitab, dia ada kaedah dia ya. Dari sudut hukum hakam syariah pun begitu. Orang bisu kalau dia tak pandai nak angkat nikah, dia nak cakap tuan-tuan ya, dia boleh buat isyarat dan dia boleh tulis sah tak nikah dia, sah. Dia tak boleh nak kata qabil tu, aku terima nikahnya. Dia uak-uak itu tak boleh nak kata. Tuan-tuan. Jadi kalau dia beri isyarat, terima, sah nikah dia. Kalau dia tulis saya terima nikah ni, sah. Penulisan, sebab tu penulisan mengambil hukum percakapan. Sama juga dalam Islamic banking kita sekarang ni tuan-tuan. Kalau kita nak bincang sekarang ni macam-macam jenis. Kalau zaman PKP lebih lagi banyak nak guna semua online belaka. Akad-akad kita ni tak ada dah verbal ni ya, semua nak straight through process, semua nak laju-laju ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana nak kontrol dari sudut syariah, bukan satu benda yang senang. Sebab kami terlibat dalam bahagian review syariah ni, mutakhir ni sangat mencabar ya. So nak pastikan benda tu syariah compliant bukan satu benda mudah ya. EKYC sekarang macam-macam dari sudut compliance. Kalau kita nak bincang macam-macam jenis dari sudut compliance pun ambil berat, apatah lagi syariah compliance. Itu satu isu yang lain lah. Baik, saya tak pergi ke situ. Kita nak balik pada kita cerita tadi. Syekh kata, penulis kitab ni, Dr. Umar, dia kata sekarang ni sangat-sangat kita berhajat kepada 3 patah perkataan. Wa qulu linnas husna. Kita bercakap, kita menulis, kita tengok perhati dulu, aku ni nak keluar perkataan yang baik tak, aku penulisan yang baik tak. Kalau nak komen tengok dulu, kalau berasa tak molek, tak cantik, jangan bubuh. Nak update status, kita nak tegur bos kita, nak tegur kawan kita, kita nak sahabat-sahabat kita, kadang-kadang kita dah update status, kita nak tunjuk pada seseorang, kita tulis benda-benda tu yang kurang baik ya. Banyak juga lah tuan-tuan kalau nak perhati dunia maya ni, macam-macam jenis kes yang berlaku. Baik, saya teruskan lagi. Dia kata khususnya sekarang ni kita berhadapan dengan pelbagai jenis manusia, pelbagai jenis kumpulan manusia. Ada di kalangan mereka fihimul muslim wa fihimul kafir. Ada orang yang kita jumpa ni orang Islam, ada yang kita jumpa non muslim ya, belum Islam. Ada kita jumpa dengan orang saleh, dan ada kita jumpa dengan orang, in Arabic disebut taleh, tulis dekat-dekat sad dengan ta. Saleh tu orang baik, kalau taleh tu orang jahat. Arabic language tuan-tuan. Saleh adalah orang baik, taleh adalah orang jahat. Jumpa dengan orang saleh pun ada, dia kata wa taleh, jumpa orang yang jahat pun jumpa juga
kita bercakap dengan orang dewasa, kita bercakap dengan anak-anak kecil, ya. Bahkan sepatutnya lebih-lebih lagi perlu diperhatikan, kaedah ni perlu dipegang bila mana kita bercakap dengan walidan, mak ayah kita. Dengan mak ayah kita itu lebih utama. Setiap kali butir kata perkataan kita mesti penting. Adakah aku cakap ni waqulu linnas husna? Nak cakap dengan abah kita, dengan mak kita, bagi kita dengan mak ayah dah tak boleh dengar sangat dah, ya. Sekali kita cakap dia tak dengar, 3 kali tak dengar, kita pun naik baran, kita mula angkat suara. Ini berlaku tuan-tuan. Bila orang tua tu tengok lain macam muka anak dia, bercakap kasar, tersentuh hati dia. Jangan main-main tuan. Mak ayah kita dan dia berasa hati durhaka kita tuan-tuan, ya. Tak kira benda ni orang ada ilmu agama tak ada ilmu agama pun tuan-tuan, bila dia tak pandai cara, tak dapat taufik daripada Allah untuk jaga benda ni, dia boleh berlaku dengan mak ayah kita tuan-tuan. Dari sudut kata-kata, tindakan. Kadang WhatsApp tu, sekarang ni mak ayah kita pun pandai juga, dia dalam WhatsApp group adik-beradik semua. Kita nak cakap, nak explain kadang-kadang, tapi kadang-kadang kita tertulis perkataan yang membekas di hati mak ayah kita. Kesian orang tu. Biasa mak ayah kita dia tak left, dia tunggu situ lah. Adik-beradik kita kalau bengang memang left, mak ayah kita tunggu situ. Kalau berbalas sama adik-beradik pun, mak ayah duduk dalam grup tu juga, kadang-kadang dia pun merasa tak seronok. Kita tidak berkata dengan kata-kata yang baik dengan ibu bapa kita. Kemudian itu wazauj wazaujah, hubungan suami isteri. Ini bukan satu benda yang senang, sangat mencabar. Siapa-siapa pun tuan-tuan, hamba Allah depan ni begitu juga. Siapa pun, kita dengan isteri kita, isteri kita dengan kita, nak pegang waqulu linnas husna ni, kita bengang sangat dah, nak cakap dekat isteri kita macam mana tuan? Boleh kontrol lagi tak? Kalau boleh kontrol, Masya Allah, moga Allah rahmati kita. Baik para jemaah yang dirahmati Allah SWT, disebut secara jelas benda yang paling utama untuk kita pegang kaedah ini, dan situasi yang paling utama ialah ketika mana bercakap dengan ibu bapa kita. Paling utama kita kena jaga bercakap kepada mak ayah, kemudian kepada isteri kita, kalau isteri pada suami dia. Walaupun bukan senang, tetapi tetap juga kita disuruh berpegang dengan 3 patah ayat Allah Ta'ala tadi, kaedah tadi, waqulu linnasi husna, surah Al-Baqarah ayat 83. Setiap kali kita dah rasa tak berhati, nak marah je, kita teringat, Allah Akbar, aku dah belajar ayat ni. Mari perasaan ada ketikanya tak tahan dah, nak sembuh je, ya. Kita tak sempat nak bertabayun. Tabayun ni nak tahu lebih lanjut apa masalah dia, apa isu dia. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu, kita ingat waqulu linnas husna. Moga Allah bagi peluang ni pada saya dan pada tuan-tuan untuk ingat setiap kali nak bercakap, khususnya dalam situasi yang sa'ab, situasi yang sulit, situasi yang payah, ya. Kita nak kontrol kita punya perasaan, emosi sebagainya. Ketika itu kita teringat Allah kata waqulu linnas husna, kamu katalah, sebutlah, ucaplah, ungkapkanlah kata-kata yang baik kepada orang. Dari sudut bentuk kata-kata, cara bercakap dan konten yang kita bercakap kepada orang. Baik tuan-tuan. Kemudian disebut lagi wal aulad, kepada anak-anak. Ini juga bukan senang, khususnya kalau seorang tu diuji dengan dia ni mudah nak marah, sama ayah ke mak ke. Dia kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ayah okey, mak dia cakap kasar, kadang isteri kita okey, kita pula cakap kasar. Nak marah macam mana pun tuan-tuan, kepada anak-anak kita, jangan dibiasakan mulut kita bercakap dengan bahasa yang tidak patut, tidak wajar. Apatah lagi kalau mencarutnya, kita menghina dia, ya. Tuan-tuan, ada situasi tertentu bila kita makan dekat kedai, kita tengok seorang ayah marah kepada anak, seorang ibu maki pada anak dia, ya. Kita rasa Allah Akbar, orang ni tak ada perasaan ataupun hilangkah perasaan sayang daripada anak, ya. Kalau dia marah, kalau dia kutuk anak dia yang besar-besar, kadang cara besar, style besarnya, ya. Jadi tuan-tuan, kalau ikut kaedah ni, sepatutnya kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Hingga kan dia kata wa nahtajuha lita'amul biha man tahta aidina, dan kita juga berhajat kepada kaedah ini, kepada panduan ni ketika mana kita bermuamalah, kita bercakap, kita deal dengan orang yang di bawah bawah jagaan kita. Sama ada khadam, sebut mungkin pembantu-pembantu rumah, pekerja-pekerja bawahan, atau yang jadi bosses, staff-staff di bawah dia, ya. Disebut dengan cara yang baik. Sebab tu tuan-tuan, walaupun benda ni selalu sebut dalam bank ni, kalau bos marah, dia main campak aja report dia, kan tuan, kau pergi kutip lah. Jadi benda tu tidak kena dengan akhlak Islami, akhlak Islam, ya. Marah macam mana pun kita nak bercakap kepada staff kita,
adalah tidak dibenarkan dalam agama. Kita mencaci dia, kita menghina dia, kita mengutuk dia, menjatuhkan maruah dia. Ini juga bukan satu perkara yang mudah, melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Illa man rahimah rabbuna, Dr. Guru Syekh sebut, kecuali orang yang mendapat rahmat daripada Tuhan kami. Maksudnya masa kita dalam keadaan macam tu, kita boleh kontrol, orang ni dapat rahmat Allah. Dia walaupun dia marah sangat pada staf dia, tetapi Allah bagi dia kekuatan untuk dia bercakap, bertenang, bercakap dengan bahasa yang baik. Kita masing-masing hidup dalam dunia pekerjaan dan masing-masing ada pengalaman. Nah, bila Allah uji kita, kita jadi bos pula, ya, mari pula staf buat panggil macam-macam ni, bukan satu benda yang mudah untuk kita kontrol nak bercakap dengan nada yang disebutkan tadi, tuan-tuan. Walaupun demikian, nak tak nak, kita disuruh berpegang dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Wa qulu lin-nasi husna, 3 patah. Baik, kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, diajak kita macam mana kita nak tatbiq, nak laksanakan kaedah ni tadi. Seperti mana dah sebutkan sikit sebanyak tadi, Syekh dia bawa beberapa panduan lagi. Dia kata, pertama sekali, kaedah ni harus dipegang kuat bila mana kita bercakap dengan mak ayah, dikuatkan dengan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 23. Ayat ni banyak kali dibaca oleh ustaz dalam bab hubungan dengan mak ayah. Apa ayat dia? Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wala tanharhuma, jangan kamu cakap benda-benda yang tak elok dengan dia, cakap kasar. Sebab tu kita sebut tadi dengan mak ayah, ya, tak dengar macam mana pun dia, tuan-tuan, Allah uji kita waktu itu. Usahakanlah untuk bercakap dengan bahasa yang baik, jangan kita herdik dia, ya. Wala tanharhuma, kemudian datang arahan Allah, wa qul lahumā, dan ucapkanlah kepada mereka berdua qawlan, dengan kata-kata kariman, kata-kata yang baik. Selari tak dengan kaedah tadi, wa qulu lin-nasi husna, 3 patah ayat Allah Ta'ala tadi surah Baqarah 23. Allah secara umumnya sebut bercakap baiklah kepada seluruh manusia, spesifik untuk mak ayah, wa qul lahumā qawlan karīmā. Termasuk dalam berkata-kata kita sebut ni, termasuk juga tulisan. Kadang kita WhatsApp ayah kita, kita mesej dia sebagainya, mesti disebut, ditulis dengan kata-kata yang baik. Baik, itu satu. Yang keduanya, ini juga disebut dalam ayat surah Ad-Duha. Surah Wad-Duha ni sama-sama kita dengar, tuan-tuan, surah Wad-Duha. Tuan-tuan ketahuilah ada ayat pendek yang boleh kita hayati dia. Di ujung ayat, tuan-tuan, disebut wa ammas-sa'ila fala tanhar. Tadi dekat mak ayah kan, wala tanharhuma, the same, perkataan yang sama, wording yang sama, wala tanharhuma. Yang ini Allah kata wa ammas-sa'ila, dan ada pun orang yang meminta-minta, ya,